Okay, kita tunggu sahabat-sahabat yang menanti-nantikan live kita malam ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Umi Sarah binti Kamarudin, perawat wanita, perawat tradisional Melayu, founder Umi Postnatal Care, founder Umi Traditional Spa. Dan kini kita adakan tim Sentuhan Kak Bidan. Sentuhan Kak Bidan ni tim yang baru, tapi orang-orang yang dalam tu memang dah lama dah dan berpengalaman. Okey, malam ni saya nak share sedikit mengenai tajuk yang saya janjikan siang tadi. Sebenarnya tajuk ni dah sebenarnya ramai yang nak tahu apa perbezaan penjagaan pantang normal dengan pembedahan. Okey, apa yang mak bidan ni, apa yang kita boleh beri, kan? Adakah sama macam bersalin normal ataupun Caesar? Okey, rawatan agak berbeza dan memang kita untuk bersalin pembedahan ni kita agak lebih berhati-hatilah. Okey. Berpantang ni untuk apa? Okey, berpantang ni untuk pemulihan seorang ibu dalam pantang, untuk kembali pulih seperti sebelum hamil. Itu proses dia sebenarnya. Okey. Saya tak sure kita punya live ni menjadi tidak. Alright. Sambung balik. Wanita yang berpantang usia normal ni sama je dengan wanita yang bersalin pembedahan. Proses dia untuk proses pemulihan dalaman dan luaran. Bukan sekadar luaran saja tapi dalaman. Okey. Itu salin pantang dan normal dengan pembedahan. Okey, lebih kurang sama. Fokus kita itu sebenarnya kita nak ibu sihat dari segi emosi, dari segi kesihatan dalaman, kesihatan keluaran. Itu sebenarnya. Okey. Apa rawatan yang kita beri? Okey, rawatan yang kita beri bersalin normal ni apa? Okey, biasa kita akan buat urutan pemulihan, urutan pantang. Okey, tuaman. Terima kasih yang follow saya. Saya lagi lah, saya Umi Sarah, founder Umi Postnatal Care, founder Umi Traditional Spa, founder yang terbaru Sentuhan Kak Bidan. So hari ni saya nak share, nak kongsi pada semua perbezaan rawatan yang kita beri untuk bersalin normal dengan bersalin pembedahan. So ada beza. Okey, tak sama. Okey, normal kita biasa akan dengar kita akan buat urutan, kita boleh buat tuaman, bertungku, mandi daun herba, ikat bengkong tali, bengkong Jawa pun boleh, berpilis, berparam, tapel, bertangas, mendiang, banyak sebenarnya. So normal kita tak jadi masalah. Tapi kita juga berhati-hati untuk ibu yang bersalin normal juga, sebab kebanyakannya mengalami luka di bahagian Miss V, bahagian yang baby keluar tu kan. Jadi kat situ ramai yang ada jahitan kat situ. Jadi kita lebih berhati-hati dari segi urutan, sebab kita adakan urutan pemulihan. Okey, permulaan hari yang selepas ibu balik daripada labor room, kita akan beri rawatan urutan pemulihan hari pertama, hari kedua. Kita tak terus pergi ke urutan bersalin. Kita bimbang ibu akan demam urat sebab kita sentak urat kan. So kita tak boleh buat urut bersalin dulu. Kita akan buat relaxing massage dulu, urut biasa-biasa dulu. Kita lembutkan otot-otot ibu tu dulu, kan. Itu sebenarnya prosesnya. Bila hari ketiga baru kita buat urutan bersalin, dan kita punya pressure tu pun agak kuat sedikit. Itu bezanya.
kan. Selepas itu tuaman kita akan buat sepanjang hari pertama sehingga ke hari ke-21 hari. Okey, 3 minggu pertama kita akan buat tuaman je. Apa benda tuaman ni? Tuaman ni just letak saja batu tu. Kita tak congkil rahim macam puan-puan dengar dulu zaman-zaman dulu kan, congkil rahim naikkan. Bukan. Itu tempoh itu 21 hari ke atas. Itu untuk ibu yang bersalin normal. Okey, puan-puan, saya cerangkan bersalin normal. Okey, tuaman ni biasanya kita akan buat hari pertama, bukan, maksudnya satu hari dua kali, pagi dan petang. Okey, kalau tak sempat petang, ibu buat sendiri malam, kan? Okey, itu sangat penting. Proses pengecutan rahim tu mengambil masa, bukan boleh kecut selama 3 hari saja. Macam orang Melayu, kita tak ada minum yang macam bangsa lain ada dia minum, maaflah saya cakap kalau macam bangsa lain tu dia ada minum drug sikit untuk mengecutkan rahim. Macam kita 1% luaran, so kita kena bertuang. Okey, bertuang memastikan rahim itu kecut. Kecut betul-betul, bukan setakat 3 hari kita tunggu kita dah okey dah. Kebanyakan ibu-ibu sekarang hanya bertunggu masa mak bidan datang saja. Selepas itu dia dah ignore benda tu. Tu sebab rahim tak kuat. Bila tak kuat, habis pantang pun rahim tu macam tu juga, dan cepat jatuh. Lepas tu pelik, kenapa ya? Tanya mak bidan, rahim ni sedangkan saya urut waktu pantang. Setakat urut 3 hari, bertunggu 3 hari tak jadi dek. Maknanya kena bertunggu selama 40 hari tu. Zaman dulu mak-mak kita buat tu dah cantik dah. Dah buat cantik dah. Maknanya kita yang kena usaha sendirilah. Sebab macam batu tu saya pelik, kalau tak ada batu kat rumah tu, macam mana dia rawat diri dia? Sebenarnya selepas berpantang pun kita kena bertunggu sebenarnya. Kita tak tahu apa pemakanan kita makan yang kita tak tahan. So bila kita sakit rahim, sikit pergi doktor. Kan? Kita tak cuba rawat kita diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang rahim tu berangin saja atau berbisa kat rahim tu. So bila bertumpu itulah yang membantu untuk apa-apa yang tak kena dalam perut kita. Kan? Cuba itu secara tradisional lah. Okey, itu untuk ibu bersalin normal. Apa lagi yang bersalin normal? Dalam bersalin normal rawatan ikatan bengkung. Okey, ikatan bengkung ni pun sekarang ni pun kena tahu juga caranya. Banyak mamak bidan just terus nak ikat daripada bawah ke atas. Bukan macam tu. Sekarang ni ibu banyak mengalami masalah buasi, okey. Dia punya jahit pun banyak kan, sebab baby keluar dengan besar, so koyak banyak kan. So kita tak boleh nak ikat daripada bawah ke atas. Macam ikatan tali kita ikat daripada bawah ke atas kan, tak boleh. Okey, bukan tak boleh, bagi ibu betul-betul dah pulih betul-betul. Okey, minta share ya siapa yang follow. Terima kasih banyak komen. Malam ni sebenarnya saya ada iklan sikit. Siapa yang like, share, saya nak bagi gift untuk rawatan kewanitaan lah. Kan kita nak bagi gift percuma. So kalau ada yang share, like atau komen, saya nak bagi gift lah malam ni. Kan sebelum ni saya tak pernah bagi, so rasa macam hari ni rasa macam baik sikit. Kita nak bagi kan, komen hi sikit, nak tanya soalan pun boleh. So kita akan pilih lah pemenangnya. Okey, itu untuk malam ni lah. Okey, saya sambung lagi ilmu saya, ilmu yang saya nak beri tadi kan, mengenai ikatan bengkung. Okey, bagi ibu yang saya cakap tadi, yang ada buasi, yang ada jahitan yang terlalu banyak tu, kita selalunya mak bidan saya galakkan ikatan daripada bawah ke atas tali tu kan, ikatan bawah ke atas sampai ibu rasa selesa, buasi dia dah okey, baru kita ikatan bawah ke atas tali tu supaya ibu senang nak ke tandas. Okey, maafkan saya. Okey, selepas dia dah okey buasi dengan buasi ke jahitan dia tu kan, yang telah macam pedih tu, barulah kita ikat tali ke bawah ke atas. Silap tadi kan. Okey, itu cara dia. Sebab saya sendiri pun mengalami, untuk saya bersalin normal, alhamdulillah mak-mak bersalin normal, saya mengalami jahitan yang agak banyak. Agak banyak. Okey, agak banyak. So
tak jahitan tu tak ikut. Nah, tak cantik dah, nurse kata. So saya buasihnya, so macam mana saya nak berpantang sendiri kan, jadi saya ikat tali tu ke bawah supaya saya senang. Daripada atas punca saya ikat ke bawah. Waalaikumsalam iPhone. Oh ya, terima kasih. Share. Kita nak bagi gift tau malam ni. Share tau, sebab ni ilmu ni penting, sebab ramai orang tak tahu dan ramai yang macam banyak berpantang moden. Bukan tak boleh, tapi kesan dia kat dalaman badan lah. Sebab kita perawat sebenarnya, kan saya perawat yang datang kat spa tu semua nak repair balik apanya, sedangkan berpantang dahulu. Dan ada juga yang tak berpantang langsung. So kita sangat sedih. Caesar pun sebenarnya boleh berpantang. So malam ni kita nak share. Okay, terima kasih Niza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung balik ikatan bengkung tadi. Alright, macam ikatan bengkung tadi, selain sekarang orang dah pandai dah. Okay, saya respect lah orang sekarang, ramai yang dah percaya dengan ikatan bengkung Jawa. Ya, sebenarnya lebih kemas daripada ikatan tali. Bengkung Jawa ni kita ada macam-macam. Yang paling kecil 10 meter, 15 meter, 20 meter zaman-zaman dahulu tu. Itu pun masih ramai yang nak pakai, alhamdulillah. Sebab dia tahu kesan dia tu memang boleh ramping ni lah selepas habis pantang. Okay, kalau yang 10 meter tu dia perut saja. Okey, perut saja. Ini kita cerita bersalin normal. Bersalin normal ni seelok-eloknya pakailah bengkung yang daripada peha sampai ke ulu hati ni. Ruginya kalau kita pakai bengkung tu dekat perut saja. So dekat peha tu tak mengecik. Macam mana nak pakai seluar jean balik? Kata nak lawa kan? Macam mana nak pakai kebaya balik? So orang yang bersalin normal ni jangan lepaskan peluang, pakailah bengkung yang daripada peha kan, aras peha sampai ke ulu hati. Okey, ini salin normal. Okey, sebelum kita pakai bengkung tu perlu ada sapuan herba lah, minyak herba, minyak panas, minyak angin. Okey, kalau yang normal sapu lah, kita tak kisah dah, senang sebenarnya. Rugi tau kalau yang salin normal ni kita tak jaga betul-betul kan. Okey, sapu kat bahagian pinggang, sapu kat tapak kaki sebelum pakai stokin kan. Itu untuk salin normal. Alright. Itu ikat bengkung ya. Ikatan bengkung ni kita pakai 44 hari, pagi sampai malam. Okey, pagi sampai malam. Kecuali pergi tandas. Ramai yang tak tahan ni. Ramai tak tahan, tapi kena tahan juga. Kita nak cantik kan? Kita nak cantik. Okey. Kita dah cerita pasal bengkung, pasal berstokin untuk orang yang normal. Okey, ikat rambut tinggi-tinggi, okey? Sama, berpilis, param, tapel. Ada juga yang tak tahu apa benda Pilis ni kita sapuan herba di dahi. Untuk apa ya? Pilis ni untuk mengelakkan angin meroyan yang naik atas kepala. So kalau kadang-kadang angin tu dia berkumpul kat kepala ni, kita sakit tau, sakit kepala. So sangat bahaya untuk ibu. So untuk mengelakkan sakit kepala, kita akan sapu kat sini. Dia panggilnya pilis. Tapel pula yang kita pakai di perut sebelum pakai ikatan bengkung. Itu di perut tu. Okey, untuk param keseluruhan badan. Orang dahulu dia suka pakai param. Kan, param seluruh badan ni supaya yang rumah tu tak masuk angin. So kita pakai param. Tu zaman sekarang panas kan, cuaca tak menentu. Sebab ramai ibu yang tak nak pakai param lah. So kita ganti dengan rawatan berboreh. Berboreh ni apa? Berluluh lah. So kalau modennya body scrub. Okey. Okey, selain tu apa yang boleh untuk normal ni? Normal ni banyak lah. Selain kita buat rawatan bertangas. Okey, bertangas ni pun ada tata caranya lah. Kita ada bertangas kering, tangas basah. Kayak peringkat awal tu tangas apa yang boleh? Biasanya saya akan saja tangas kering. Dia just cerita general lah, sebab kita nak masuk ke rawatan perbedahan pula. Apa yang kita boleh buat kan? Tangas tu, tangas kering, dan bila dah jahitan kat bawah tu dah okey sikit, baru kita bagi tangas basah. Itu untuk rawatan Umi Peserta Care lah. Tim kita ajar macam tu. Itu rawatan saya lah. Okey, kita punya package memang ada bertangas kalau ambil 4 hari ke atas. Untuk rawat kita punya Miss V tu untuk cepat kering jahitan, untuk lancarkan aliran darah, cuci rahim yang agak-agak yang macam tak keluar, yang masih melekat kat dinding rahim kan. So itu proses tangas kita lah sebenarnya. Dan juga membanyakkan susu. Banyakkan susu. Sebenarnya ada yang buat tangas kering, masa asap tu naik, banyak susu dia. Macam ikut nitik susu. Itu memang kita best lah. Macam mana yang bengkak susu tu kita selega sikit lepas tangas. Itu kebaikan bertangas
Okey. Selain tu mendiang, kita akan buat mendiang batu. Okay, mendiang ni macam zaman dulu dia panggil mendiang yang letak kat bawah berganggang kan. Orang dulu ada katil dan baring. So kita ada cara kita. Ibu dalam kedudukan mengiring, kan? Bahan tu kita letak belakang ibu. So ibu yang sakit pinggang, kita legalah rasa bahan panas, haba tu kan, itu rawatan mendiang. Mendiang ni kita buat waktu perlulah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah nama saya Umi Sarah, semua kenal kan. Hari ni saya sharekan mengenai perbezaan rawatan kita bercakap pantang dengan bercakap pantang bersalin normal, bercakap pantang bersalin perpindahan. Okey, terima kasih Kak Long saya ni. Mesti ni main-main. Putri, cuba share dan like atau komen boleh. Kita nak bagi gift hari ni, malam ni. Siapa yang bagi respon kan, kita nak bagi gift lah malam ni. Gift ni lebih kepada barang kewanitaan lah, kan. Apa yang saya nak bagi lah, surprise lah, surprise. So siapa yang like, share and komen, bolehlah terpilih. Saya akan bagi gift malam ni. Okay, nanti boleh bagi alamat, PM, siapa like, share, komen lah sikit. Tanya-tanya soalan kan. Malam ni tajuk best ni, tajuk best. Okay, selain tu makanan pantang lah. Makanan pantang ni macam-macam. Makanan pantang ni macam-macam pula aku cerita. Sorry. Makanan pantang ni bersalin normal dengan bersalin Caesar tu lebih kurang sama. Tapi kalau Caesar kita lebih berhati-hati lah. Okay, macam normal ni sekarang kita tak macam zaman dahulu, makan kering-kering, ikan kering tak boleh. Kita lebih pada makanan ikan yang fresh kan. Sayur, ada buahnya, kan. Sekarang pun kalau anda lihat pun ramai mak bidan sedia cantik je kan, dengan buahnya, dengan sayurnya. Sebab kita tak mengelakkan ibu sembelit, ibu buasir, dan mengelakkan kita nak banyakkan susu ibu kan. Ibu pun badan lebih sihat. Pemakanan sangat penting lah. Pemakanan sangat penting untuk ibu dalam pantang. Yes, pemakanan penting sangat untuk ibu dalam pantang. Okay, sebab proses pemulihan tu ambil masa. Sebenarnya after kita berpantang 44 hari pun kita kena jaga sebenarnya. Tak boleh nak minum air sejuk selama setahun kan. Setahun. Laksa pun kita elak sebab dia rendam 2 kali juga. So jadi berangin kat situ. So kita tak makan laksa kan, macam orang dulu kata kan. Ramailah yang tahu kan, kita berbisa. Kalau nak rasa nak makan juga, rasalah sikit. Kalau rasa badan tu tahan, saya tak tahu dah, saya tak tahan lah kan. Try dulu. Macam tembikainya dengan tebunya, tempoh ibu ni bila dah bersalin. Pemakanan pantang tu bukan bagi saya, bukan waktu berpantang saja. After tu pun kita kena jaga juga. After lepas berpantang kan, dari segi sayurnya pun kita kena pilih dengan betul. Maknanya sayur yang menjala, sayur yang berbisa, elakkanlah kan, elakkan. Itu untuk pantang normal. Okay, kita masuk pula pembedahan berpantang pembedahan. Okey. Pada pembedahan apa pula? Okey, sama lebih kurang kita punya fokus apa tujuannya? Tujuannya kita nak ibu pulih lah. Lebih-lebih daripada jahitan ibu yang luar dan dalaman. Kita nampak macam kat luar tu kering, tapi kat luar kat dalam tu tak kering. Jadi proses tu mengambil masa untuk ibu bersalin pembedahan. Itu sebab kita tak akan sentuh bahagian jahitan pembedahan tersebut. So rawatan kita lebih pada yang lain lah, kecuali perut. Kita tak usik. Okey, urutan kalau betul-betul nak ibu betul-betul boleh meniarap adalah 2 minggu. Itu untuk bersalin pembedahan. So mak bidan akan urut 2 minggu selepas 2 minggu lah. Selepas hari ke-14 tu baru kita start urut, dan ibu dah rasa selesa sikit. Jahitan pun dah agak kering. Dah kering, kita akan pastikan baru kita urut dia lah. Maknanya dia meniarap dan terentang, sama macam normal. Cuma keandai kata sekarang banyak kes lah ibu pembedahan yang Caesar, dia menanah sikit. Ada banyak menanah, tak kering habis lah. So ada yang terbuka. Jadi
kita buat juga rawatan sebab badan ibu dah banyak masuk angin. Kita pergi juga, tapi posisi ibu bukan sama macam yang normal. Ibu dah akan kita arahkan mengiring. Macam kita urut ibu hamil. Mengiring kiri ke kanan dan terlentang. Itu saja, dan duduk. Itu pun kalau dia boleh sebab kadang-kadang ibu masih sakit. Jadi prosesnya mengiring lah, mengiring dan terlentang. Itu untuk ibu salin pembedahan. Okey, andai kata ibu nak banyakkan susu. Okey, kita punya perjanjian dalam booking tu hari ke-14 atau hari ke-10, kan? Tapi ibu nak banyakkan susu, kita boleh pergi juga selepas ibu dah pulang ke rumah. Tapi proses dia mengiring lah, mengiring dan terlentang. Ada ibu yang tak boleh duduk ke bawah, kita kesian. So kita ikut keselesaan ibu tu. Jadi kalau atas katil dia tak boleh nak bila dah duduk disusahkan, sakit kan kat perut. Kesian lah. Kalau ibu perdahan ni saya sangat teliti lah. Mak bidan kena teliti. So dia ikut keselesaan dia. Dia boleh baring ke katil, tak apa, kita urut. Mengiring kan, banyakkan susu. Okey, itu proses dia, mengiring dan terlentang. Dan kita kalau betul rawatannya, kalau untuk bersalin pembedahan, kita takkan urut dia dengan terlalu kuat lagi. Kita just usapan tapi ada pressure yang kuat. Pressure yang kuat, bukan usap lembut-lembut, tidak. Usapan pressure yang kuat. Itu bersalin pembedahan. Okey. Bahagian yang belikat tu kita akan buat 7 juga supaya bagi lancar dia punya darah kat sini, blok kat sini yang susu kan, urat susu kat belakang ni, kita akan kuatkan lah pakai ibu jari semua. Maksudnya pressure yang kuat kan, pressure yang kuat. Okey, yang bahagian kaki semua kita adakan pressure juga, tapi kuat. Itu kuat, itu perbezaannya. Bila dah ibu dah okey sikit, agak hari ketiga, lepas tu kata dah dia ambil package hari keempat, 7 hari macam tu, hari keempat kelima tu baru kita 7 sikit. Tapi bahagian perut tak ada. Memang kita tak urut. Kalau urut pun bahagian ulu hati saja supaya tak tuju angin hempedu kat situ kan. Takut ibu sakit, gastrik ke apa, sikit je. Itu saja. Itu untuk urutan. Selain urutan, apa yang kita boleh buat untuk bersalin pembedahan ni? Tuaman saya selalu cakap tuaman tungku berbeza. Tungku kita congkel. Tuaman kita just letak. Proses dia untuk melembutkan urat. Sama juga bersalin pembedahan boleh hari dah balik ke rumah pun boleh. Maknanya ibu kalau ada mak bidan tu just kalau kena nak ambil booking tu awal untuk bertungku saja boleh. Lepas tu hari ke-10 kita urut. Okey. Boleh saja, tak masalah. Cuma perut jangan buat tuaman lah, jangan buat tuaman. Okey. Dah dielakkan. Kalau puan-puan nak tahu rahsia untuk mengecutkan rahim ni, bertuamlah di bahagian kita punya urat sum besar, kita panggil anatominya dalam segi perbidanan lah. Dalam perbidanan kita panggil urat sum besar. Urat sum besar ni di mana? Urat sum besar ni di bahagian pinggul kita yang dua-dua tu. Tu sebab sebenarnya kalau berpantang sendiri boleh sangat. Kalau ibu yang caesar mungkin agak sukar lah, boleh minta bantuan suami. Suami pun senang kena bantu isteri. Kena bantu isteri, jangan nak melepak je kan. Bantu isteri tungku kat bahagian dekat pinggul tu. Sebenarnya situ, kalau tunggu kat situ tak payah nak tunggu kat perut lah. Dia bantu mengecutkan rahim sebenarnya. Okey. Ini cara orang lama-lama lah, yang orang lama, bidan lama yang ajar saya, tunggu kat bahagian urat sum besar ni, dia bantu kecutkan rahim. So kalau yang orang bersalin normal pun boleh, macam boleh kecut sikit pinggul tu kan, urat sum besar tu. Itu segala urat lah, urat utama. Itu sebab dia panggil urat sum besar. Okey, itu dari segi tungku lah, bertungku, bertuam untuk salin caesar. Sebab kita tak ada nak cungkil kat bahagian untuk naikkan rahim ke apa, pembedahan tak boleh. Okey, tak sama macam yang normal. Okey, untuk ikat bengkung. Okey, ikat bengkung biasanya untuk rawatan saya, kita akan ikat bengkung hari ke-14, hari ke-14. Kita pastikan dia punya jahitan tu betul-betul kering. Baru kita ikatkan. Kan, so kita kena tanya juga history ibu ni juga. Takut ada terbuka selama 2 minggu ni, ada kes dia terbuka
jahitan ke kat bahagian perut tu ke apa-apa kan, menanah ke. So kita takkan ikat bengkung. Kita kena tahu jugalah keadaan ibu tu macam mana. Okey. Sekarang ni dah macam-macam jenis lah. Maknanya selalunya kalau ibu selesa kita pakai strap on binder tu, tapi dia cepat berpeluh. Dan sekarang yang moden, kita ada bengkung Jawa tau. Bengkung Jawa yang buat daripada tenun, dia tak berpeluh. So dia ikatan dia pun perut saja, perut ke peha sikit pun ada. Sekarang dah ada ikatan bengkung tali tu pun boleh juga, tapi pastikan tak berpeluh kat bahagian pembedahan tu. Bahagian pembedahan tu ibu biasa ni 6, 7, 8 jam dah macam nak berpeluh. So kita buka dan minta lap, tap kan, bagi kering, jangan bagi berpeluh. Berpeluh nanti boleh dapat infection, jahitan anda terbuka. Okey, itu dari segi pengalaman customer lah. Okey. Kalau lepas mandi pun, mandi herba pun boleh sebenarnya. Jangan terlalu panas lah. Okey, mandi herba boleh. Selepas mandi tu lap, pastikan lap betul-betul. Jangan lap kasar-kasar kan, dab kan. Biasanya misi kan doktor akan ajar selepas pulang tu kan, bagi ibu yang saling Caesar, pastikan kering. Setengah tu macam-macam gaya lah nak kering kan, pakai apa? Dryer lah nak pastikan kering kan. Tapi peringkat awal seminggu 2 tu jangan pakai dahulu. Pastikan betul-betul kering. Memang rasa tak selesa, tapi kan pembedahan ni, saling pembedahan kena hati-hatilah. Okey, after 14 hari tu boleh, tapi pastikan jahitan anda dah okey. Okey. Lepas tu nak ikat pun jangan terlalu kuat. Tak sama macam normal. Okey. Apa yang kita boleh buat lagi untuk bersalin pembedahan? Okay, selain beli urutan, kat bengkung, semua sama je. Untuk sapuan herba ke perut pun kita tak sapu di bahagian jahitan. Anda boleh sapu kat bahagian ulu hati saja. Okey. Selain tu pilih semua sama, ikat pakai stokin, ikat rambut sama. Okey, dari segi pemakanan ni lah banyak cerita lah. Okey. Elakkan terkena minyak angin dulu macam tu. Okey, tadi saya cerita tadi kan. Okey, cuma kita tak ada pantang, tak ada sengkak untuk ibu bersalin. Pembedahan biasanya kalau betul-betul dia okey, berpantang betul-betul, 6 bulan yang akan datang baru kita sengkak. Kan? Kita akan tengok rahim dia okey lagi tak kat situ. Okey, rahim ni tak kuat sangat kan. Jadi 6 bulan after tu kita tengok, baru kita sengkak lah. Kalau dia betul-betul okey, setengah tu 6 bulan pun kita sengkak pun dia tak tahan, dia sakit. Dia tak tahan kan. So kita skip setahun, 2 tahun dulu baru kita sengkak, baru kita usik perut. Kalau dia masih sakit, kita tak sentuh. Okey. Okey, kita dah cover tadi semua untuk bersalin pembedahan. Okey, dari segi pemakanan, itulah kita elakkan daripada parti-parti haruan lah. Okey. Elakkan parti-parti haruan, parti gamat kan. Banyak kes lah dalaman jadi macam bercantum dekat-dekat kan, bila after dia mengandung semula tu kan. Banyak kes lah. Saya rasa parti haruan tu. Kalau yang fresh is okay lah kan. Ikan fresh itu boleh. Itu banyak soalan yang orang tanya lah. Dan makanan sama juga macam orang berpantang normal. Okey, limau semua tu untuk pulihkan luka dengan cepat lah. Okey. Okey, untuk minuman herba boleh. Banyakkan minuman halia. Halia kan, ketuk, rebus pun boleh untuk ibu bantang lah. Kita mengelakkan makan makanan herba yang jamu-jamu tu. Elakkan dahulu sebab panas, takut jaundice, baby jaundice kan, takut. Itulah sekarang ni, tu sebab kita tak amalkan jamu awal. Dan juga ibu kunyit, kita jangan makan dululah ubat-ubat yang ketat-ketat ni, nanti dulu. Okey, saya rasa itu saja sharing saya hari ini. Mungkin selepas nanti bila ada masa saya akan share lagi lah lebih detail bertangan semua. Sekarang ramai yang tak tahu sebenarnya, itu saja untuk malam ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana
luangkan masa untuk view live saya malam ni lah, perkongsian kita hari ini, perbezaan rawatan penjagaan pantang normal dengan penjagaan Caesar. Apa macam Mak Bidan, geng-geng Mak Bidan ni buat apa sebenarnya, itu yang kita share lah untuk malam ni. So agak berbeza dari segi tempoh dan tekniknya. Itu sebenarnya lah, kan, tak sama tapi tak serupa gitu kan. Okey, insyaAllah siapa yang like komen ni, terima kasih yang yang share, saya akan pilih dan saya akan PM alamat untuk bagi gift kan, PKPB ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.